Israel hentikan bekalan elektrik, burukkan lagi keadaan di Gaza. Assalamualaikum, bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam Dunia 10. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran penduduk Gaza berdepan akibat lebih buruk berikutan tindakan Israel memutuskan bekalan elektrik ke wilayah Palestin itu. Jurucakap Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Kemanusiaan Saif Mengganggu berkata keputusan dibuat selepas seminggu Tel Aviv menyekat semua bantuan kemanusiaan di Gaza itu sangat membimbangkan. Tanpa bekalan elektrik dan bahan api disekat, baki loji penyah garaman air di Gaza, kemudahan penjagaan kesihatan dan kedai roti berisiko ditutup. Tegasnya, tindakan menyekat akses kepada keperluan asas bertujuan menekan Hamas melalui kesukaran yang dikenakan ke atas penduduk awam menimbulkan kebimbangan serius. Israel sedang mengenakan hukuman kolektif. Pasukan perunding rejim Zionis berlepas ke Qatar pada Isnin untuk menghadiri rundingan yang bertujuan melanjutkan gencatan senjata Gaza yang rapuh. Fasa pertama perjanjian gencatan senjata tamat pada 1 Mac lalu tanpa persetujuan untuk rundingan fasa kedua diadakan bagi menamatkan perang Israel-Hamas. Tindakan rejim Zionis memotong bekalan elektrik ke Gaza turut mendapat kecaman Arab Saudi dan Qatar. Negara teluk itu menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan segera. Kementerian Luar Arab Saudi menyatakan kecaman sekeras-kerasnya terhadap penggunaan hukuman kolektif oleh Tel Aviv terhadap rakyat Gaza dengan memutuskan bekalan elektrik ke wilayah berkenaan. Qatar dalam satu kenyataan pula menegaskan tindakan rejim Zionis tersebut terang-terangan melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Doha turut menggesa tindakan segera masyarakat antarabangsa untuk menyediakan perlindungan yang diperlukan kepada rakyat Palestin. Lalu, Tel Aviv memutuskan satu-satunya talian elektrik ke loji penyah garaman air di Gaza dalam usaha menekan Hamas supaya membebaskan saki-baki tebusannya yang ditahan sejak 7 Oktober 2023. Bekas Presiden Filipina Rodrigo Duterte ditahan sejurus tiba di Manila hari ini susulan waran tangkap yang dikeluarkan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC ke atasnya. Istana Presiden dalam satu kenyataan memaklumkan salinan rasmi waran tangkap itu diterima Pertubuhan Polis Antarabangsa Interpol Manila daripada ICC awal pagi tadi. Bekas Presiden berusia 79 tahun itu berdepan tuduhan jenayah kemanusiaan di ICC berhubung kempen perang dadah yang dilancarkan semasa pemerintahannya. Kumpulan hak asasi kemanusiaan mendakwa puluhan ribu orang kebanyakannya lelaki miskin terbunuh dalam kempen anti narkotik itu walaupun tiada bukti mereka dikaitkan dengan dadah. Menurut Istana Presiden, Duterte kini diletakkan di bawah pengawasan pihak berkuasa. Beliau berada dalam keadaan sihat dan telah menjalani pemeriksaan kesihatan sebaik tiba dari Hong Kong pada pukul 9.20 pagi tadi waktu tempatan. Sementara itu, bekas Ketua Penasihat Undang-Undang Duterte, Salvador Panelo, menyifatkan penahanan itu melanggar undang-undang. Pihak polis tidak membenarkan salah seorang peguamnya bertemu dengan Duterte di lapangan terbang antarabangsa Manila. Panelo turut mempersoalkan asas undang-undang penahanan Duterte dan menambah salinan cetak waran ICC belum disediakan. Rusia menembak jatuh 337 drone Ukraine yang dilancarkan di beberapa wilayah negara itu termasuk 91 drone di sekitar Moskow. Kementerian Pertahanannya dalam satu kenyataan menyebut 126 drone lagi ditembak jatuh di wilayah Kursk yang bersempadan dengan Ukraine. Sekurang-kurangnya 2 orang terbunuh dan 3 lagi cedera dalam serangan yang dilancarkan di pinggir selatan Moskow. Gubernur Moskow, Andrei Vobroyov, berkata serpihan drone memusnahkan sekurang-kurangnya 7 unit rumah bangsa Puri di tenggara Moskow.
Serangan di ibu negara Rusia yang terletak ratusan kilometer dari sempadan Ukraine itu dilancarkan menjelang pertemuan pemimpin kanan Amerika Syarikat dengan pegawai Ukraine di Arab Saudi hari ini. Ukraine bersedia membentangkan pelan gencatan senjata separa dengan Rusia kepada Amerika Syarikat. Ia dengan harapan dapat mengembalikan sokongan negara penderma utamanya itu setelah Presiden Donald Trump mengarahkan bantuan ketenteraan ke Ukraine digantung sementara. Sementara itu, China mengharapkan penyelesaian yang adil dan berkekalan bagi menamatkan perang 3 tahun Rusia-Ukraine. Jurucakap Kementerian Luarnya, Mao Ning berkata, Beijing menyokong semua usaha yang mendorong kepada penyelesaian damai konflik berkenaan. 中方支持一切有助于和平解决危机的努力。我们期待或者希望各方能够达成一个公正、持久、能够为各方接受的解决方案。中方也愿意继续同国际社会一道，为政治解决危机发挥建设性作用。 Tegasnya, China mengambil pendirian berkecuali dalam perang berkenaan dan tidak menghantar bantuan ketenteraan seperti dilakukan Amerika Syarikat dan negara barat lain. Banjir akibat ribut kencang yang melanda bandar pelabuhan Bahia Blanca di selatan Argentina Jumaat lalu mengorbankan 16 nyawa. 100 orang lagi masih hilang termasuk 2 kanak-kanak perempuan berusia 1 dan 5 tahun yang dihanyutkan arus deras. Pihak berkuasa bagaimanapun percaya kebanyakan mereka tidak dapat dihubungi berikutan kerosakan pada tiang telefon bimbit dan bekalan elektrik terputus. Kerajaan mengumumkan tempoh berkabung 3 hari susulan bencana terburuk melanda bandar berkenaan dalam tempoh sedekad. Lebih 500 penduduk masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Menurut Datuk Bandar Bahia Blanca, Federico Cesbeyes berkata kira-kira 70% bekalan elektrik berjaya dipulihkan di seluruh bandar yang dihuni 350,000 penduduk itu. Kerugian akibat kemusnahan infrastruktur dianggarkan $400 juta. 23 buah sekolah rosak teruk dan sebahagian Bahia Blanca ditenggelami lumpur sedalam 1.5 meter. Kira-kira 2 juta hektar kawasan pertanian turut musnah. Kerajaan pusat mengumumkan peruntukan kecemasan $9.2 juta. Di Australia, syarikat utiliti masih bertungkus lumus memulihkan bekalan elektrik kepada lebih 120,000 isi rumah dan premis perniagaan yang masih bergelap akibat taufan Alfred dan banjir yang melanda pantai timur negara itu Sabtu lalu. Taufan Alfred berlegar di pesisir pantai sepanjang 400 km selama 5 hari sebelum menjadi lemah dan membadai pantai Queensland dan New South Wales. Seorang pemandu berusia 61 tahun dilaporkan lemas selepas kenderaan dinaiki dihanyutkan arus deras. Menurut syarikat pembekal Energex, Tenggara Queensland paling teruk terjejas dengan 118,000 isi rumah masih terputus bekalan elektrik sehingga pagi Selasa. Syarikat itu menjangkakan bekalan akan pulih 95% menjelang Jumaat ini. Sementara di timur laut New South Wales, gangguan bekalan elektrik membabitkan 7,600 isi rumah dan premis perniagaan. Sekurang-kurangnya 32 orang maut dalam 2 nahas bas berasingan di Mexico. Sebuah bas yang terbalik di lebuh raya di Oaxaca, selatan negara itu mengorbankan 18 penumpang. 12 penumpang lagi cedera dan dirawat di hospital. Kerajaan negeri Osaka dalam satu kenyataan memaklumkan pihak berkuasa akan menjalankan siasatan untuk mengenal pasti punca nahas di lokasi perampiran penempatan komuniti Santo Domingo Naro itu.
Media melaporkan ketika kejadian bas tersebut membawa penyokong parti pemerintah yang baru pulang daripada perhimpunan di Mexico City. Dalam satu lagi kejadian, 14 penumpang maut apabila sebuah bas yang dalam perjalanan dari Texas, Amerika Syarikat bertembung dengan sebuah trailer di utara negara itu. Ketika kejadian, bas berkenaan membawa 24 penumpang. 10 daripadanya terselamat dan berjaya keluar daripada bas berkenaan. Insiden kapal tangki minyak dan kapal kontena bertembung di perairan United Kingdom akan memberi kesan jangka panjang kepada alam sekitar. Ia berikutan kemalangan mengakibatkan lebih 200,000 tong bahan api bocor dan mengalir di perairan tersebut. Dalam kejadian pada Isnin itu, kapal tangki Stena Immaculate yang membawa bahan api jet untuk tentera Amerika Syarikat berlabuh di luar pesisir timur laut England sebelum dilanggar sebuah kapal kontena melepaskan bahan api ke laut. Pertembungan mengakibatkan kedua-dua kapal berkenaan terbakar. Pengawal pantai United Kingdom memaklumkan seorang kru kapal dilapor hilang, manakala 36 yang lain berjaya diselamatkan. Kita mulakan dengan aksi Liga Juara-Juara Eropah. Paris Saint-Germain PSG mahu mendominasi aksi kedua pusingan 16 akhir awal pagi esok menentang Liverpool untuk menempah slot ke suku akhir kejohanan. PSG perlu mengatasi defisit 1-0 dalam aksi yang akan berlangsung di Anfield. Bagi pengurus PSG, Luis Enrique, mereka kini tiada pilihan selain harus mendapatkan kemenangan di tempat lawan. No cambia demasiado nuestro planteamiento. En este caso, independientemente del resultado que hubiera sido otro, no habría cambiado nuestra manera de preparar este partido. Pero lo que sí es cierto es que ahora nosotros estamos eliminados con este resultado, con lo cual solo nos queda una opción, que es salir a ganar, que era lo que íbamos a hacer, aunque el resultado hubiera sido otro. Beralih ke saingan Liga Juara-Juara Asia Elite, kelab Arab Saudi Al Nasr mengesahkan slot ke suku akhir selepas menewaskan Istiqlal dari Iran dalam aksi kedua pusingan 16 akhir hari ini. Al Nasr menang dengan agregat 3-0. Kemenangan kelab Arab tersebut hadir selepas seri 0-0 dalam aksi pertama 16 akhir minggu lalu. Kejaran berbisa Cristiano Ronaldo antara yang meledak gol untuk Al Nasr dalam aksi hari ini. Dan perlawanan yang berlangsung di Riyadh menyaksikan gol awal dijaringkan oleh Juan Duran pada minit ke-9 sebelum Ronaldo meledak gol kedua hasil sepakan penalti minit ke-27. Duran sekali lagi meledak gol untuk mengesahkan kemenangan 3-0 Al Nasr pada minit ke-84. Aksi suku akhir akan berlangsung di Jeddah bermula 25 April ini. Visual sukarelawan agihkan juadah berbuka puasa kepada ribuan rakyat kurang berkemampuan di Jalan Karachi, Pakistan menutup tirai dunia 10 malam ini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.